Apa cabaran yang dihadapi oleh Sister Amira dalam kedua-dua masyarakat ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi kita Ustaz Syam dan soalan yang ditanya tu apa cabaran yang apabila kita menghadapi dengan masyarakat Muslim dengan masyarakat non-Muslim. Sebenarnya kalau pernah guru saya pernah bagi tahu kita ni kalau dah masuk Islam macam Cina murtad, lepas tu macam Cina dah masuk agama Islam, their concept is dah masuk Melayu macam tu, you dah it's not the same macam tu, mereka akan ada fikiran macam tu. Tapi untuk saya kalau kadang-kadang kita tak dapat nak menyampaikan dengan kata-kata, kita boleh buktikan dengan our action speaks louder. Okay, kita tak ada ubah. Kalau ada perubahan tu, kita ubah ke arah yang lebih baik sebenarnya. And bukan ubah kepada Melayu. It's just that Islam is the way of life. Kita ubah cara hidup kita. Dan kenapa? Sebab mereka akan ada persepsi kita dah jadi orang Melayu. Sebab sangat-sangat untung, sangat-sangat betul orang Melayu di Malaysia ni semua Islam. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Sangat-sangat untung. Itu pun merupakan satu harapan, impian bahawa saya berharap bangsa Cina makin ramai menjadi Islam supaya supaya mereka tidak akan fikir Islam ini only belong to Malay, or Islam is universal. Semua orang pun boleh memeluk agama Islam, kembali kepada fitrah, asal unsur yang kita sebenarnya nak cari. Sebenarnya kita nak the truth. Actually Islam is the truth untuk saya. Untuk saya bukan mencari Islam pada mula-mulanya. Saya mencari apa itu kebenaran. Kebenaran tu adalah apa? Dan dalam proses mencari itu, saya jumpalah Ustaz Syam dan saya tanya 2,000 soalan. Ustaz Syam jawab 1,000 sahaja. So lepas tu dia suruh saya masuk kursus. Saya pun masuklah kursus. Tanya balance 1,000 soalan dalam kursus tu. Dan saya sangat-sangat convinced sebab setiap perkara yang disuruh dibuat dalam Islam, saya dapat jawapan yang begitu, saya puas hati dengan jawapan yang disuruh. Solat 5 waktu, lepas tu menutup aurat, bukan sekadar memakai tudung, kaki itu pun aurat. Semua saya boleh ikut sebab saya sangat convinced dengan jawapan yang diberi itu. Sangat-sangat puas hatilah. You suruh saya buat apa sahaja untuk perolehi pahala yang diberi, ganjaran yang akan diberi di dunia atau di akhirat ini. Dan subhanallah, cabaran macam-macam. Orang Cina akan rasa you dah jadi orang Melayu. Orang Melayu akan rasa you ni orang Cina, you masuk Islam sebab sesuatu. Sebenarnya kita masuk Islam semua, I rasa semua mu'alaf ke, semua orang yang bukan Islam dan kembali fitrah menjadi seorang Muslim, bukan sebab apa-apa. Sebab apa-apa itu pun asbab sahaja. Yang sebab terutama itu adalah Allah telah memberi hidayah kepada kami dan Allah telah bukakan hati kami dan oleh itu kita jadi seorang Islam, Alhamdulillah. Dan cabaran macam-macam, seperti cabaran yang paling simple, saya pernah fikir kalau saya lahir di sebuah keluarga yang Islam, kalau saya memakai tudung menutup aurat, sudah tentu parents, ibu bapa, saudara mara akan gembira. Manakala ni totally opposite. Kakak, ibu semua rasa macam kenapa macam tu. Pada mula-mulanya mereka akan rasa sebab sangat asing mungkin dengan Brother Zul lain. Sebab kalau lelaki memeluk Islam, dia seperti sama, dia tak ada perubahan fizikal dari segi dressing, dia tak perlu ubah drastik. Manakala untuk Muslimah, for me, I rasa it's a huge challenge, it's a sangat-sangat big step untuk kita mengambil, menutup aurat dengan sempurna. Itu merupakan satu big step lah. Dan kalau kita clear dengan konsep kenapa kita perlu buat macam tu, saya rasa tidak ada masalah. Dan itu kalau kita pandang balik sekarang, itu dah bukan satu cabaran, itu dah menjadi sesuatu bukan cabaran, itu panggil sesuatu proses, satu proses untuk kita mendalami Islam, untuk kita menjadi seorang Islam yang lebih baik. Dan banyaklah dari segi makanan, you change
the way you live, your lifestyle. Totally, you dah hidup, contohnya masuk Islam umur 22 tahun, lepas tu dah selama 22 tahun you mengamalkan cara hidup yang sama, tiba-tiba you nak tukar. Itu bukan satu step yang mudah, tapi kun fayakun. Kalau if the will of Allah happens, and kita akan berubah. Tak ada yang tak boleh ubah sekelip mata sahaja. Kalau Allah nak ubahkan hati kita, Allah nak ubahkan fikiran kita, ubahkan konsep perception daripada family ke, kawan ke, orang lain ke, Allah can change it within a second. So itulah, kalau apa-apa saya rasa dia punya kunci tu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mungkin kita rasa kita tak ada daya upaya untuk ubah situasi keadaan ini, tapi Allah mampu. Kena sentiasa ingat, dan Allah sentiasa bersamamu apabila kamu menghadapi cabaran, ujian, musibah, apa-apa yang kita namakan, tapi kita tidak tahu, mungkin itu lebih baik untuk kita. Dan bagaimana Sis Amira dengan keadaan duduk dengan family, macam mana berdakwah dengan family? Silakan Sis Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara berdakwah kepada family kita? Sebenarnya saya tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata seperti macam yang sangat-sangat direct. Jom mak mengucaplah 2 kalimah syahadah. Belum mampu lagi dalam tapi memang bukan sentiasa, tiap-tiap hari saya akan fikir tentang benda ni. Tapi saya rasa kalau kita tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata untuk suruh mereka berbuat demikian, saya rasa kadang tadi saya pun dah sebut action speaks louder kan. So saya rasa mak pun boleh nampak perubahan bagaimana setelah memeluk agama Islam. Dia boleh nampak, tapi ambil masa. Saya duduk setahun selepas memeluk Islam, duduk setahun dengan mak. Memang kalau nak solat kena lock pintu, takut kan, nak solat pun takut sebab takut mak rasa macam anak kita dah lain, dan begitu banyak cabaran melakukan solat, sebab masa tu kat rumah ada patung. Banyaklah orang kata, nanti Allah tak terima solat kamu. So sedih lah, memang menangis ke apa ke. Lepas tu kita pindah rumah yang sekarang. Saya pun dah berkomunikasi lah dengan family. Boleh tak jangan letak apa-apa patung nanti. Saya tak cakap lah sampai solat tidak diterima atau tidak. Tapi mengambil masa selama 5 tahun untuk mak saya bagi tahu saya, sebenarnya mak rasa kan selepas kamu masuk Islam kamu menjadi seorang yang lebih baik. Subhanallah, saya sampai hari ini saya terfikir kalau sekarang dah masuk Islam dah dekat 7 tahun lebih. So saya rasa itu satu macam mana saya nak cakap, itu merupakan satu saya punya macam mana, is like one of the point lah, kita dah capai certain point yang sampai mak boleh cakap macam tu. So I rasa sangat-sangat gembira. Dan terus sekarang pun saya masih duduk dengan ibu saya. Bukan saya menjaga ibu saya menjaga saya. Subhanallah. Kita ya, memang anak mak kan. So sampai bila-bila sahaja. Dan saya tidak pernah tinggalkan doa untuk ibu saya, supaya satu hari nanti kita akan bukan sahaja kongsi kehidupan, kongsi duduk rumah satu, supaya kita kongsi agama yang sama, kita kongsi syahadah yang sama, kita boleh puasa sama-sama, kita boleh pergi solat raya sama-sama. Saya boleh tergambar lah kalau ia betul berlaku. Subhanallah, doakan saya, doakan family saya, doakan mak saya untuk diberi hidayah insyaAllah. Dan apa lagi Ustaz? Apa lagi soalan tu? Saya pun dah lupa soalan tu. Jauh sangat soalan tu. Nikmat. Perasaan nikmat tu, macam mana rasa tu kalau tinggal bersama dengan family? Oh, nikmat, subhanallah. So rasalah semua yang tadi saya sebut tu buat sendiri, tapi kena buat juga sebab walaupun orang lain tak nampak, tak nampak, kita kena buat juga. Walaupun kita buat sendiri, kita kena buat juga.
Dan seperti saya kata, dulu takut nak solat pun kena tutup pintu. Sekarang kena buka pintu lah. Kena bagi mak tengok ada solat 5 waktu. Kadang-kadang mak tanya juga, sudah sembahyang belum? Saya akan bagi tahu lah, dah sembahyang. Lepas tu sikit-sikit saya cubakan sampaikan Islam. Tapi saya rasa bukan apa yang saya kata. Sebab apa yang saya kata, Islam macam ni. Tapi kalau saya tidak buat, itu menjadi sesuatu yang tidak patut lah saya rasa. Dan yang ada satu yang saya rasa is a culture, is a budaya yang walaupun orang Cina ni tak pernah buat, tak pernah salam, cium tangan mak, tak pernah peluk mak walaupun sayang mak, tapi sekadar cakap mak saya sayang kamu, macam tu ada cakap kita bagi kad ke, bagi hadiah ke, tapi kita tak pernah buat macam tu, salam, cium tangan mak, peluk mak, tak pernah. So selepas memeluk Islam, saya salam tangan mak, lepas tu salam nenek, salam kakak. So mungkin dari segi touching, saya rasa benda ni bagus lah, boleh mengukuhkan Siratulahim, our relationship lah. I think our relationship just gets better. Dan Islam telah menjadikan saya seorang manusia yang lebih baik, compare dengan dulu. Macam sedikit kalau tidak gembira, macam kita akan tak apalah, tak ada cakap lah. Tapi sekarang kalau tak suka pun kita tidak berani. Sebab saya tahu tak ada sebut pun kalau mak belum Islam lagi, sugarmu tidak di bawah tapak kaki mak. Saya tetap anggap yang sama. Sebab dalam Quran saya tak jumpa apa-apa yang cakap kalau mak kamu bukan Islam. Manakala ada terdapat dalam sebuah hadis kan, Asma pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu saya telah datang ke rumah saya dan dia tidak suka pada agama kita. Patutkah saya tunjuk affection? Patutkah saya tunjuk saya sayang ibu saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, yes, kamu patut tunjuk affection terhadap ibu kamu. Patut sayang walaupun itu mak dia tidak suka kepada agama kita. Tapi yang ni mak saya sebenarnya bukan, dia tak ada kata dia suka tak suka, tapi dia sangat sokong. Apa yang saya nak buat, saya nak pergi sini, pergi sana, nak belajar, semua sokong. Subhanallah. Dan itulah saya melakukan dakwah. Saya rasa action, kita menjaga hubungan yang lebih baik. Jangan buat apa-apa yang sakitkan hati mak. Jaga hati mak lebih sebenarnya compare sebelum masuk Islam. Dan jadi seorang anak yang lebih baik. Saya rasa saya telah dan mak pun cakap macam tu 2 tahun lepas. Dan itulah Ustaz. Allah